Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pada hari ini insya-Allah saya menyambung bicara tentang tazkirah bahasa. Tazkirah bahasa bilangan 2. Semalam saya berbicara tentang penggunaan kata menghadiahkan dan menghadiahi, dihadiahkan dan dihadiahi. Pada hari ini dalam pola yang sama saya membicarakan perihal kata mengurniakan dan mengurniai, dan juga dikurniakan dan dikurniai. Masih saya dapati dalam penggunaan bahasa, khususnya dalam tulisan, kesilapan penggunaan kata yang berkaitan dengan kata kurnia, mengurniakan, mengurniai, dikurniakan dan dikurniai. Contoh kesilapan yang sering dapat kita temukan dalam penggunaan bahasa ialah misalnya ayat yang berbunyi, semoga Allah mengurniakan saudara kesihatan. Semoga Allah mengurniakan saudara kesihatan. Jadi dalam hal ini mengurniakan saudara membawa arti saudara itu atau saudara akan dikurniakan kepada seseorang atau kepada suatu pihak. Tentulah tidak munasabah maknanya. Maka itu ayat itu harus dibetulkan dengan menggantikan kata mengurniakan kepada mengurniai, iaitu semoga Allah mengurniai saudara kesihatan. Allah mengurniai saudara berarti saudara menerima sesuatu. Apakah yang diterima? Yang diterima ialah kesihatan. Jelas. Semoga Allah mengurniai saudara kesihatan. Dengan kata lain, semoga Allah memberi saudara kesihatan. Jadi saudara sebagai penerima. Dan kata kerja yang tepat ialah mengurniai. Mengurniakan membawa makna yang lain, iaitu saudara itu menjadi seakan-akan bahan pemberian untuk dikurniakan atau untuk disampaikan kepada seseorang ataupun kepada pihak yang lain. Contoh yang kedua, baginda menganugerahkan beliau darjah kebesaran Panglima Jasa Negara. Baginda menganugerahkan beliau darjah kebesaran Panglima Jasa Negara. Baginda menganugerahkan beliau seolah-olah berarti bahawa baginda menyampaikan atau mengurniakan, memberikan beliau kepada seseorang atau kepada suatu pihak. Ini juga makna yang tidak betul dalam konteks penggunaan bahasa. Tentulah makna yang sebenarnya yang hendak disampaikan ialah bahawa baginda mengurniai beliau. Baginda mengurniai beliau berarti beliau itu sebagai penerima. Beliau menerima sesuatu. Apakah yang diterima oleh beliau? Yang diterima ialah darjah kebesaran Panglima Jasa Negara. Maka itu ayat yang tepat, yang gramatis, yang betul, bentuk dan maknanya ialah baginda menganugerahi beliau darjah kebesaran Panglima Jasa Negara. Ada cara atau kaedah lain untuk menyampaikan makna itu, iaitu dengan menggunakan kata menganugerahkan, tetapi kata menganugerahkan sebagai kata kerja transitif ataupun perbuatan melampau menurut istilah Zaba, kata itu diikuti oleh objek yang bergerak atau objek yang disampaikan kepada pihak lain. Jadi ayat tadi dapat diubah atau dipindah gaya bahasanya menjadi semoga Allah mengurniakan kesihatan kepada saudara. Semoga Allah mengurniakan kesihatan kepada saudara. Allah mengurniakan artinya Allah memberikan, Allah menganugerahkan
Apa yang diberikan, apa yang dikurniakan? Jawapan ialah kesihatan. Jadi jelas Allah mengurniakan kesihatan. Mudah-mudahan atau semoga Allah mengurniakan kesihatan kepada saudara. Gaya yang awal tadi yang saya sebut ialah semoga Allah mengurniai saudara kesihatan. Berbeza mengurniai saudara. Saudara sebagai penerima, objek penerima. Allah mengurniakan kesihatan. Itu objek yang kita katakan objek bergerak, objek yang disampaikan kepada pihak lain. Jadi jelas perbezaan mana yang timbul dengan penggunaan kata mengurniai dan mengurniakan. Contoh kedua tadi, saya katakan baginda menganugerahi beliau darjah kebesaran Panglima Jasa Negara. Dapat kita ungkapkan ayat itu dengan gaya yang lain, iaitu dengan menggunakan kata menganugerahkan, iaitu baginda mengurniakan darjah kebesaran Panglima Jasa Negara kepada beliau. Baginda mengurniakan berarti baginda menyampaikan, baginda menganugerahkan apa yang dikurniakan, darjah kebesaran Panglima Jasa Negara kepada siapa? Kepada beliau. Jadi jelas bahawa mengurniai dan mengurniakan mempunyai perbezaan makna, iaitu yang pertama, objek bagi mengurniai ialah objek atau penyambut penerima, pihak yang menerima. Sementara mengurniakan atau menganugerahkan itu sama maknanya dengan menyampaikan sesuatu kepada penerima. Jadi mengurniakan kesihatan berarti kesihatan itu dikurniakan kepada saudara. Baginda mengurniakan darjah kebesaran berarti darjah kebesaran itu yang dikurniakan kepada beliau. Tapi kalau dikatakan Allah mengurniakan saudara, saudara akan dikurniakan kepada siapa? Itu persoalannya. Dan kalau dikatakan baginda mengurniakan beliau, beliau akan dikurniakan kepada siapa? Itu masalah makna yang timbul. Andai kata mengurniakan dan menggunakan tidak digunakan dengan betul. Demikian juga dalam bentuk ayat pasif ataupun ayat bangun kena buat seperti istilah Sabah, sering timbul kesilapan bahasa seperti semoga saudara dikurniakan kesihatan oleh Allah. Semoga saudara dikurniakan kesihatan oleh Allah. Nah, ayat ini juga menunjukkan makna bahawa saudara itu akan menjadi bahan kurniaan. Semoga saudara dikurniakan. Kepada siapa saudara akan dikurniakan? Jelas ayat itu salah. Maka perlu dibetulkan menjadi ayat semoga saudara dikurniai kesihatan oleh Allah. Semoga saudara dikurniai kesihatan. Artinya semoga saudara menerima. Jadi sekali lagi, sebagai penerima. Saudara dikurniai berarti saudara menerima. Apa yang diterima? Kesihatan. Daripada siapa? Daripada Allah. Demikian juga ayat yang kedua, beliau dikurniakan darjah kebesaran oleh baginda. Beliau dikurniakan darjah kebesaran. Beliau dikurniakan membawa makna beliau menjadi bahan kurniaan. Kepada siapakah beliau akan dikurniakan? Ini masalah makna yang salah. Oleh sebab itu perlu dibetulkan menjadi beliau dikurniai darjah kebesaran Panglima Jasa Negara oleh baginda. Beliau dikurniai darjah kebesaran Panglima Jasa Negara oleh baginda. Beliau dikurniai berarti beliau menerima. Apa yang diterima? Darjah kebesaran Panglima Jasa Negara. Daripada siapa? Daripada Sultan, Raja. Mungkin juga yang pertama tadi, semoga saudara dikurniai, berarti semoga saudara menerima apa yang akan diterima, iaitu kesihatan. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapat dielakkan penggunaan bahasa yang silap bentuk dan maknanya, kerana ketepatan berbahasa daripada sudut bentuk dan makna penting untuk menjadikan komunikasi atau perhubungan kita berkesan. Silapan makna dapat menimbulkan salah faham dan tentu tidak selaras, tidak sesuai dengan erti bahasa sebagai alat perhubungan ataupun alat komunikasi yang berkesan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita sambung bicara ini dengan tajuk yang lain pada waktu muka insyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.